Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kembali kita dalam sesi kali ini untuk membincangkan ujian diagnostik bahagian B. Okey, ada 5 soalan, 20 markah. Okey, bahagian B mengandungi 5 soalan, jawab semua soalan. Okey, jawapan hendaklah ditulis dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. Baik, untuk soalan 21, padankan indeks pada ruang jawapan dengan pasangan indeks yang setara. Okey, kita fokus kepada indeks yang diberikan. P kuasa 6, punca kuasa 3 bagi P 1 per P kuasa 3, P 3 kuasa 3 per 2. Okey, dan sebelah sini P kuasa 3 di kuasa 2 kan. Okey, jadi kita selesaikan bahagian kanan. P kuasa 3 dikuasa 2 kan. Ini bermaksud darab. Kalau kurungan dimaksud darab. Jadi 3 darab 2 adalah 6. Maka jawapan dia adalah P kuasa 6. Jadi kita dah tengok ini adalah jawapan dia. P kuasa 6. Seterusnya P kuasa negatif 3. Negatif ini, okey, seperti yang cikgu beritahu sebelum ini, negatif ini dia akan jadi per 1 di atas. Jadi ini adalah 1 per P kuasa 3. 1 per P kuasa 3. Jadi ini adalah jawapan dia. Alright. Seterusnya P dalam kurungan kuasa 3. Okey. Yang ini ialah P kuasa 3. Okey, rumah ini adalah punca kuasa 2. Punca kuasa 2 itu akan berada di bawah per 2. Jadi P kuasa 3 per 2 yang ini. Dan yang ini P kuasa 1 per 3. Alright, dia adalah terbalik kepada yang atas tu tadi. Ingat, yang di bawah itu dia akan jadi punca kuasa 3. Iaitu punca kuasa 3 lah sebab di bawah tu 3. Jadi ini adalah P kuasa 1. Okey, jadi ini adalah jawapan dia. Alright, untuk satu soalan adalah 1 markah. Okey, seterusnya Raja A. Raja 22 menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat O. Namakan kawasan yang berlorek. Jadi ini adalah kawasan yang berlorek. Ini adalah pusat dan ini adalah kawasan yang berlorek. Jadi ini, pizza ini kita namakan dia sektor. Okey, jadi kalau pizza ini kecil, kita panggil dia sektor minor. Kalau pizza ini besar, ini dia adalah sektor major. Besar major, kecil minor. Jadi kawasan berlorek yang dimaksudkan adalah ini. Maka jawapan dia adalah sektor minor. Okey. So selesai untuk bahagian ini. Okey, dan okey, kita terus tengok bahagian yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya. Soalan yang kedua, raja di bawah menunjukkan faktor bagi 12 dan 16. Nyatakan nilai-nilai yang mungkin diwakili oleh A, B dan C. Okey, jadi dia kata faktor. Okey, ingat sekali lagi apakah yang dimaksudkan dengan faktor. Okey, oleh kerana untuk ulang kaji, sekejap. Untuk ulang kaji, cikgu akan nyatakan dekat sini faktor 12 itu maksudnya apa darab apa jadi 12. 1 darab 12. Okey, kalau 2 darab 6. Kalau 3 darab 4. Kalau 4 darab 3. Okey, apabila dia dah berulang, maka kita akan berhenti. Okey, ingat sekali lagi kalau kita nak buat faktor, kita akan buat dalam bentuk L. Bentuk U. Bentuk U begini. Okey, jadi kalau kita nak senaraikan lah. Jadi 1, 2. Okey, 12 ini. 1, 2, 3. Okey, 1 tak ada. Okey, kita letaklah sini 1. 2, okey belum ada. Kita letak 2 sini. 3 dah ada di sini. 4 tidak ada. Kita letaklah 4 di sini. Okey, 6, 12. Okey, dah ada. Right.
Jadi maksudnya ini adalah yang mungkin. Boleh tak kita susun yang ni? A1, B2, C4. Boleh tak kalau dia kat sini 2, 1, 4? Boleh. Janji. Ataupun 4, 2, 1. Boleh. Janji apa ketiga-tiga ini ada dekat situlah. 1, 2, 4 tu lah. Okay. Jadi kalau 16, tak apa alang-alang kita buat ulang kaji terus. Okay. Kalau 16, apa faktor bagi 16? 1 darab 16. Kalau 2, 2 darab 8, 16. Kalau 3 tak ada. Kalau 4, 4 darab 4. Perhatikan 4 tu dia dah berulang. Sebab ada 4 kan. Jadi kita berhenti. Jadi dia dalam bentuk U. Cikgu cakap hari tu. Jadi 1, 2, 4. 1, 2, 4. Okay, lepas tu 4 lagi. Tak payahlah ulang kan. Okay, 8, 16. 8, 16. Right? Okay, so itu adalah untuk soalan yang kedua. Seterusnya, soalan 23. Padankan jenis simpanan dan pelaburan dengan tahap kecairannya. Kecairan ini bermaksud berapa cair sesuatu itu. Kalau sesuatu itu cair, maksudnya makin cepatlah kita nak dapatkan duit tu. Jadi kalau kecairan dia rendah, maksudnya susahlah kita nak dapatkan duit tu. Okay? High liquidity ataupun kecairan tinggi, makin senang kita nak dapatkan duit. Baik, kita tengok. Saham syarikat, simpanan, unit trust, hartanah. Okay? Dia ada 3 kecairan. Jadi dia kata padankan jenis simpanan dan pelaburan dengan tahap kecairannya. Yang paling senang kita nak dapat, kecairan paling tinggi adalah simpanan. Okay. Kalau simpanan, kita punya duit. Jadi kita boleh keluarkan pada bila-bila masa. Unit trust, saham syarikat dan hartanah. Paling rendah hartanah. Sebab kita nak tunggu orang beli. Belum tentu kita jual hari ini, ada orang akan beli pada kali ini. Unit amanah dan saham syarikat adalah kecairan sederhana. Maksudnya kalau kita jual pada hari ini, dia boleh menghasilkan duit, tapi dia akan mengambil masa sekitar 2, 3 ke 5, 7 hari lah, bergantung kepada waktu bekerja selalunya. Okay, so ini adalah soalan itu. Maka kita beralih kepada soalan seterusnya. Okay. Okay, soalan seterusnya, tentukan sama ada susunan setiap yang berikut adalah jujukan atau bukan jujukan. Okey, tandakan betul bagi jujukan dan tidak betul jika penyataan adalah bukan jujukan. Okey, kena maklum dulu apa maksud jujukan dan bukan jujukan. Jujukan dan bukan jujukan. Okey, pattern. Okey. Jadi kita tengok negatif 6 menjadi 12. Okey, dia adalah ditambah 18. Okey, betul tak? Okey, bagaimana kita mendapatkan ini? Maksudnya 12 itu kita tolak dengan negatif 6. 12 tolak negatif 6 maksudnya adalah positif 18. Maksudnya dia akan tambah 18 dekat situ. Okey, kita tengok. Kalau 12 tambah 18, adakah dia menjadi 30? Tidak. Okey, tapi kita tengok. Negatif 24 tolak 12. Dekat sini adalah negatif 36. Okey. Jadi 48 tolak negatif 24. Negatif 72. Positif 72. Okey, jadi dia bukan jujukan. Okey, dia tidak mengikut satu rentak yang sama lah maksudnya. Okey, untuk yang kedua, 1, lepas tu dia menjadi begini. 2 line, lepas tu 3 line, lepas tu 4. Okey, kita tengok. Ni 2, ini 3, ini 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Yes, dia adalah jujukan. Okey, seterusnya yang ini. Yang ketiga, kita perhatikan. Okey, dekat sini adalah
satu. Okey, cikgu tukar pen. Nampak gaya macam tidak berapa jelas. Okey. Ini adalah 1 per 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1 per 5. Dekat sini adalah 1 per 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 per 6. Yang ini 1 per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, betul tak? 8. 1 per 8. Okey, yang ini 1 per 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Okey, yang ini 1 per 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bawah 12 lah. Okey, 1 per 5, 1 per 6, 1 per 8, 1 per 10, 1 per 12. Nampak tak dia tidak mengikut satu rentak yang sama lah, satu jujukan yang sama. Okey, seterusnya untuk nombor 4, ada berapa sisi? 3 sisi. Yang ini 1, 2, 3, 4, 4 sisi. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 5 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sisi. 1, 2, 3. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul tak? Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sisi. Okey, 3, 4, 5, 6 terus 8. Okey, jadi dia tidak mengikut jujukan. Alright. Selesai bahagian ini. Okey, jadi maka dengan itu selesailah bahagian B. Okey, sehingga berjumpa lagi dalam bahagian C. Bye.